Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk tajuk faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi, iaitu bab 4.5 Sains Tingkatan 1. Okey, baik. Yang pertama, kita akan pergi kepada keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari untuk melahirkan bayi yang sihat. Jadi ini adalah kita buat perbandingan di antara wanita hamil dan wanita yang tidak hamil. Berapa nilai nutrien, berapa nilai kalori yang diperlukan oleh wanita hamil berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Okey, baik, kita pergi satu persatu. Okey, baik, kita tengok yang pertama, karbohidrat. Okey, tengok karbohidrat. Okey, wanita hamil memerlukan 11,592 kJ berbanding dengan wanita yang tidak hamil hanya memerlukan 9,450 kJ sahaja. Jadi wanita hamil memerlukan karbohidrat lebih berbanding wanita yang tidak hamil. Okey, seterusnya kita pergi kepada nutrien yang seterusnya, iaitu protein. Okey, protein. Tengok wanita hamil memerlukan 85 gram berbanding wanita yang tidak hamil hanya memerlukan 39 gram sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada nutrien yang seterusnya adalah kalsium. Kalsium, kita tengok wanita hamil memerlukan 1000 hingga 1500 miligram berbanding wanita tidak hamil hanya memerlukan 400 hingga 500 miligram. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada nutrien yang seterusnya, iaitu vitamin A. Okey, vitamin A. Okay, tengok wanita hamil memerlukan 900 mikrogram berbanding wanita tidak hamil hanya memerlukan 750 mikrogram sehari. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada nutrien seterusnya iaitu ferrum ataupun iron. Okey, wanita hamil memerlukan 15 mg berbanding wanita tidak hamil hanya memerlukan 10 mg sehari sahaja. Okey, baik. Yang seterusnya yang terakhir kita pergi pada nutrien yang seterusnya adalah vitamin C. Okay, wanita hamil memerlukan 50 mg vitamin C berbanding wanita tidak hamil hanya memerlukan 30 mg vitamin C sehari. Okey, ini adalah keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari untuk melahirkan bayi yang sihat. Okey. Okay, ini adalah perbandingan di antara wanita yang hamil dengan wanita yang tidak hamil yang biasa. Okey, baik. Okey, seterusnya kita pergi pada seterusnya. Okey, baik. Ini adalah gizi seimbang yang memainkan peranan penting bagi kesihatan ibu dan bayi. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok kelas makanan yang pertama, iaitu serat. Okey. Serat fungsinya adalah untuk mencegah wanita hamil daripada sembelit. Okey. Contoh makanan yang mempunyai serat adalah apa? Bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kelas makanan yang kedua, iaitu ferrum. Okey. Ferrum. Okey, fungsinya adalah untuk pembentukan hemoglobin, sel darah merah dan untuk mencegah anemia. Okay, contoh makanan yang mempunyai ferrum adalah hati, daging merah dan ikan. Okey, seterusnya kita pergi pada kelas makanan yang seterusnya, iaitu karbohidrat dan lemak. Okey, fungsinya adalah untuk apa? Untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian. Okey, antara makanan yang mempunyai karbohidrat dan lemak adalah nasi, roti, mentega dan keju. Okey, baik. Seterusnya kelas makanan yang seterusnya adalah vitamin C. Vitamin C ni penting untuk apa? Untuk menyihatkan kulit
fetus dan wanita hamil, dan juga mencegah penyakit gusi berdarah. Okey, antara makanan yang mempunyai vitamin C contohnya adalah buah-buahan sitrus, jambu batu, kubis dan tomato. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada kelas makanan yang seterusnya, iaitu asid folik. Asid folik. Okey, asid folik ni fungsinya adalah penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Okey, contohnya makanan yang mempunyai asid folik adalah brokoli, bayam, kacang tanah. Okey. Dan yang seterusnya kita pergi kepada kelas makanan yang seterusnya, iaitu protein. Okey, protein ni baik untuk apa? Fungsinya adalah penting untuk pertumbuhan sel baharu dalam fetus. Contoh makanan yang mempunyai protein: ayam, daging, susu dan keju. Okey, baik, seterusnya kelas makanan yang seterusnya iaitu kalsium dan fosforus. Okey, fungsinya adalah untuk apa? Untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita yang hamil. Okey, contoh makanan yang mempunyai kalsium dan fosforus adalah ikan bilis, keju dan susu. Okey, baik. Okey, dan yang terakhir adalah kepentingan susu ibu. Dalam bab ini kita juga menitik beratkan tentang kepentingan susu ibu. Okey, kenapa pentingnya susu ibu? Kerana bayi tiada gigi. Okey, bayi tiada gigi dan tidak dapat makan makanan yang pejal, yang keras. Okey, yang seterusnya, bayi ini dia bergantung kepada susu ibu sebagai makanan yang terbaik. Seterusnya, susu ibu ini mengandungi segala keperluan makanan bayi dan antibodi untuk melindungi bayi daripada sebarang penyakit. Seterusnya, hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Dan yang terakhir, penghadaman bayi lebih baik berbanding dengan susu formula. Okey, baik. Rasanya itu saja dalam bab ini. Semoga bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.